Okey. Jadi seterusnya bila kita dah decide bagaimana cara kita nak respons, yang seterusnya ialah kita laksanakan aktiviti-aktiviti kawalan yang bertepatan dengan cara respons kita. Maknanya ada aktiviti-aktiviti yang tertentulah, especially kalau kita nak reduce. Jadi kalau kita nak reduce kita punya impact, nak reduce the impact ataupun reduce the risk, then ada control activities yang kita boleh buat. Antara yang kita boleh buat ialah proper authorization of transactions and activities. Maknanya dalam operasi kita, kita beri tanggungjawab dan kita beri kuasa kepada orang bawahan untuk melakukan urus niaga. Tapi kita beri kuasa tersebut dengan proper lah, dengan cara yang betul. Maknanya dia mesti ada authorization lah. Kita tak main hentam saja, siapa-siapa boleh sign dokumen contohnya kan. Tapi orang yang tertentu kita properly assign, okay, dokumen yang ini hanya orang ni saja boleh sign, dokumen ini orang lain pula sign kan. Dan kalau orang lain sign dokumen yang dia tak sepatutnya sign, maka organisasi akan reject dokumen tu ke, ataupun urus niaga tu tidak boleh diteruskan ke. Okay, jadi perlu ada proper authorization. Jadi bila ada proper authorization, maknanya apa sahaja yang berlaku ada orang yang dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang yang dipertanggungjawabkan, maka orang yang dipertanggungjawabkan itu akan lebih berhati-hatilah, okay, dalam melaksanakan aktiviti mereka. Mereka akan lebih berhati-hati. Kedua ialah segregation of duties. Sama ada segregation of accounting duties ataupun segregation of system duties. Jadi segregation of duty ni ialah pengasingan tugas. Dalam accounting ada pihak-pihak yang dipisahkanlah di dalam segi tugas mereka. Jadi kita lihat segregation of accounting duties. Jadi secara umumnya apa-apa bahagian dalam yang melibatkan perakaunan ataupun dalam business process, kalau anda recall balik, kita ada organisasi biasanya ada 5 ataupun 4 business processes. Dalam setiap business process itu kita perlu ada pengagihan tugas, segregation of duty, pengagihan tugas. Sekurang-kurangnya 3 bentuk tugasan ini perlu dipisahkan. Okay, 3 bentuk tugasan ini perlu dipisahkan untuk memastikan bahawa pekerja kita tidak melakukan kecurian lah. Okay. So kita cuba lihat. So ada tiga bahagian tugas. Pertama ialah custodial function, iaitu custodial function ni ialah pihak yang bertanggungjawab untuk memelihara aset. Iaitu dialah yang pegang cash ataupun dia yang pegang inventory, pegang stok, ataupun dia yang pegang fixed asset, ataupun dia yang tulis cek, ataupun dia yang memegang cek. Maknanya orang yang ada kuasa, orang yang diberi tanggungjawab untuk memegang aset-aset tersebut lah. Okay. Yang ada akses kepada aset. Pihak kedua ialah orang yang meluluskan urus niaga, authorization function. Dia yang meluluskan urus niaga ataupun dia yang membuat keputusan. Jadi itu ialah satu pihak. Dan pihak yang ketiga ialah pihak yang merekod urus niaga. Jadi tugas mereka ialah menyediakan dokumen sumber ataupun memasukkan data dalam talian. Mereka yang masukkan data ke dalam, ataupun mereka yang mengemas-kini journal, ledger. Mereka yang melakukan reconciliation. Jadi tugas mereka ialah berkaitan dengan information. Mereka akan record, mereka akan manage the information. Tapi mereka tak pegang aset dan mereka juga bukan orang yang meluluskan urus niaga. Jadi kalau kita nampak 3 peranan ni memang peranan yang distinct lah, yang berbeza. Satu ialah pihak yang memegang aset. Kedua ialah pihak yang meluluskan urus niaga. Ketiga pihak ialah yang merekod urus niaga. Okey. Jadi kalau kita pisahkan, contoh ni kita pisahkan custodial function dengan recording function, apa yang kita dapat buat?
dia menghalang, dikatakan sini, prevents employees from falsifying records in order to conceal theft of asset entrusted to them. Okay. Kalau kita pisahkan antara orang yang memegang aset dengan orang yang merekod aset, orang yang mencuri aset, dia tidak boleh mengubah suai rekod untuk menutup kecurian yang mereka buat. Sebab bila mereka dah curi, tetapi dalam rekod mengatakan aset tu masih ada, tapi mereka dah curi. Jadi kalau orang semak, orang kata tengok orang akan tengok dalam rekod, dalam rekod benda ni patutnya ada, tapi kenapa benda ni tak ada? Siapa yang memegang aset ni? Jadi mereka tak boleh nak hide lah, mereka tak boleh menutup kecurian mereka kerana rekod menunjukkan bahawa benda tu sepatutnya ada. Tapi kalaulah orang yang memegang aset, dia juga yang membuat rekod, maka apa mereka buat? Mereka curi aset, kemudian mereka padam rekod. Jadi kalau orang compare antara rekod dengan bilangan aset, akan sama lah. Okay, memang banyak ni aset yang ada dan banyak ni juga yang direkodkan. Okay, jadi bila kita buat pemisahan, maka kita dapat menghalang orang yang mencuri daripada menutup kecurian mereka. Kedua ialah bila kita pisahkan antara orang yang pegang aset dengan orang yang meluluskan. Dia kata prevents authorization of a fictitious or inaccurate transaction as a means of concealing asset thefts. Jadi dia bila kita pisahkan antara tugas meluluskan urus niaga dengan tugas memegang aset, maka orang yang mencuri aset tersebut, dia tidak boleh mewujudkan dokumen olok-olok yang meluluskan pengeluaran aset tersebut. Okay, maknanya dia kalaulah kita tengok, kalau dia memegang dua-dua peranan ini, dia meluluskan dan dia mencuri, dia meluluskan dan dia yang pegang aset, maka apa yang dia buat, dia nak curi aset, tetapi dia juga mengisi satu dokumen, dia sign satu dokumen yang meluluskan pemindahan aset daripada satu department, bukan itu contohnya, dia meluluskan dokumen penghapusan aset, okay, pelupusan aset. Dia yang sign dokumen pelupusan aset, kemudian aset tu dia ambil, dia curilah. Jadi bila orang tengok, kenapa aset tak ada, lepas tu akan ditunjukkan kepada mereka, ni ada dokumen pelupusan aset. Oh, okey, maknanya aset ni dah tak ada kerana telah diluluskan supaya dia dilupuskan. Okey, oleh siapa? Orang yang ada kedua-dua tanggungjawab ni. Sebaliknya, apabila tanggungjawab ni dipisahkan, maknanya walaupun aset itu diambil, tetapi tidak ada dokumen yang menyatakan aset itu sepatutnya tidak ada, kan? Jadi orang boleh detect lah bahawa kenapa barang ni dah tak ada. Mereka akan tanya balik kepada orang yang menyimpan barang tersebut. Seterusnya, dipisahkan antara recording function dengan authorization function. Dia kata kat sini, apabila dipisahkan recording dan authorization, it prevents an employee from falsifying records to cover up an inaccurate or false transaction that was inappropriately authorized. Okay, bila dipisahkan antara authorization and recording function, kalau ada maklumat yang tak tepat, namun begitu maklumat tidak tepat tersebut tidak dapat disokong oleh dokumen yang meluluskan. Jadi kalau maknanya kalau orang nak buat rekod yang tak betul, tetapi dokumen sumber tak ada dokumen sumber yang support. Okey, contohnya dia nak rekod bahawa invoice yang dikeluarkan adalah RM5,000, tetapi bila dia tengok kat dokumen invoice, tak ada pun invoice yang RM5,000 yang disign oleh orang yang boleh keluarkan invoice. Okey, jadi bila kita pisahkan, maka kita dapat mengelak berlakunya penipuan lah. Okey, tetapi bila tidak dipisahkan,
dia akan buat dokumen olok-olok, dan dokumen olok-olok tu digunakan untuk membuat rekod yang tak betul. Okay. Kalau tidak dipisahkan lah. Jadi 3 bentuk tugas ini perlu dipisahkan. Kemudian dari segi segregation of system duties, untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem pula juga dia perlu dipisahkan. Jadi dikatakan sini segregation of system duties as to divide authority and responsibility between the following system functions. Jadi antara bahagian-bahagian dalam tugasan sistem perlu juga dipisah-pisahkan. Antara ni ialah systems administration, network management, security management. So bahagian-bahagian ini dia memang terpisahlah dalam sistem. Jadi perlu dipisahkan dari segi siapa yang berkuasa, siapa yang bertanggungjawab dan bahagian-bahagian ini.